Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada tim UMP TV yang sudi menemu ramah Persatuan Pegawai Tadbir dan Ihtisas UC Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah. Alhamdulillah, saya Muhammad Azli Bersyukri, Presiden PPTI 2022 hingga 2024. Pertama, kami ingin mengucapkan terima kasih lagi sekali kepada universiti yang menerima persatuan seperti PPTI sebagai sebahagian daripada ekosistem dan komuniti di dalam universiti. Untuk pengetahuan semua, Persatuan Pegawai Tadbir dan Ihtisas UMP SA telah ditubuhkan bermula 2012. Hampir 12 tahun sudah didirikan, diadakan, diwujud di Universiti UMP SA ini, dan pelbagai sumbangan, peranan dan tanggungjawab dimainkan oleh persatuan ini untuk warga, khususnya pegawai tadbir dan ihtisas. Jadi pengenalan yang dapat saya simpulkan untuk para pendengar kita pada pagi ini barangkali, persatuan ini ditubuhkan dengan tujuan tertentu. Dan tujuan Persatuan Pegawai Tadbir dan Ihtisas ataupun ringkasannya PPTI ini adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin maklumat, informasi dan juga berbagai-bagai perkara isu-isu yang diperlukan, diselesaikan oleh pihak universiti berdasarkan kepada keperluan yang diharungi oleh pegawai-pegawai tadbir kita. Dan persatuan ini juga bukan hanya semata-mata terdiri daripada grade N pentadbir, tetapi merangkumi pegawai daripada grade skim lain, C, W, S dan juga J. Semua skim yang ada di sebuah universiti itu menjadi ahli kita, berhak menjadi ahli kita. Dengan demikian, perjuangan ataupun apa jua aktiviti yang kita laksanakan oleh persatuan akan merangkumi keseluruhan skim-skim yang sedia ada. Okey, suka saya ingin memperkenalkan Persatuan Pegawai Tadbir dan Ihtisas UC Malaysia Pahang As-Sultan Abdullah yang telah ditubuhkan pada tahun 2012 ini, yang mana pada hari ini struktur yang kita kemukakan adalah saya sebagai Presiden Pegawai Tadbir dan Ihtisas PPTI, ringkasannya PPTI UMPSA, Muhammad Azli Bersyukri sebagai Presiden yang dah dipilih pada tahun 2022, diikuti dengan timbalan Presiden saya iaitu Encik Al-Muhammin Ali, Pegawai Sukan Kanan, dan kita ada timbalan Setiausaha Agung, kita ada Setiausaha Agung iaitu Rashidah Hassan, Puan Rashidah Hassan, dengan penolong Setiausaha Agung dia adalah Zainuddin Muhammad Zain. Kita ada Bendahari Ahmad Nuruddin Abdul Nasir, dan Setiausaha Khas Muhammad Zaki Ahmad. Ini adalah dipanggil sebagai jawatankuasa tertinggi yang akan mengemudi persatuan dan akan berbincang dari semasa ke semasa bagi melihat tindakan dan inisiatif yang perlu dilakukan. Namun demikian, di bawah pentadbiran saya juga kita menubuhkan 3 lagi kluster yang kita panggil sebagai biro, iaitu pertama Biro Kebajikan, Prihatin dan Ukhuwah, yang mana dia melaksanakan tugas-tugas sebagai menghubungkan antara ahli dan juga pihak persatuan dengan berbagai-bagai aktiviti untuk memastikan engagement, keakraban itu sentiasa terjalin. Dan yang kedua, kita ada Biro Strategi Penyelidikan dan Pembangunan Kerjaya yang mengkaji macam think tank untuk melihat apakah elemen-elemen aspek-aspek yang boleh membantu laluan kerjaya bagi seorang pegawai tadbir dan ihtisas untuk memajukan perkembangan kerjaya mereka di universiti ini. Dan kita membantu dengan adanya kajian ini, kita membantu pihak universiti jika boleh ditambah baik polisi ataupun apa juga inisiatif yang ada untuk memastikan kita menjadi rakan yang lebih baik, mengemukakan idea demi kepentingan organisasi. Dan yang ketiga terakhir sekali adalah Biro Ekonomi Media dan Hal Ehwal Khas, yang mana berperanan untuk menjana pendapatan, mencari menerokai apa jua elemen-elemen penjanaan yang boleh membantu meningkatkan keuangan dan kelestarian pendapatan kita bagi menjalankan aktiviti-aktiviti yang lebih baik. Perbezaan secara umum berkenaan tentang kesatuan dan juga persatuan, di mana ramai yang confused bahawa Persatuan Pegawai Tadbir dan Ihtisas juga boleh berperanan sebagai kesatuan. Tidak.
Kesatuan adalah mereka yang perlu didaftarkan atas nama kesatuan. Perlu didaftarkan di ROS ataupun pendaftaran negara ini kena ada kesatuan. Baru dia boleh berperanan mengikut akta-akta yang terkandung dalam kesatuan. Jika persatuan, dia adalah persatuan yang melaksanakan aktiviti, melaksanakan program-program yang tidak seperti bersifat kesatuan. Di Malaysia ini kita ada kesatuan sekerja umpamanya. Kalau berdaftar, kesatuan itu berdaftar sebagai kesatuan, mereka akan diletakkan terus di bawah kesatuan pekerja tadi. Mereka ada engage, mereka boleh berbincang dan kelebihan mereka ni sangat banyak. Boleh terus bertemu dengan PM, boleh bertemu dengan ketua sesa negara. Jadi berbeza dengan persatuan yang fungsinya memang melaksanakan program, aktiviti yang ringan untuk tujuan-tujuan tertentu, objek tertentu. Tapi kesatuan, perjuangan mereka jelas untuk mereka punya mungkin mereka punya perjuangan yang telah pun diputuskan oleh Mesyuarat Agung ataupun tujuan penubuhan mereka dan diiktiraf oleh perlembagaan bahawa mereka ini boleh memperjuangkannya dengan cara sedemikian. Sehingga kini ada 129 ahli yang merangkumi keseluruhan pegawai-pegawai tadbir dan ikhtisas dan akan sentiasa bertambah dari semasa ke semasa apabila adanya staf baru yang masuk untuk menjadi ahli dengan bayaran hanya RM5 sebulan dan pelbagai aktiviti dijalankan untuk membantu mereka dalam memahami apakah sebenarnya hak dan apakah keperluan yang diperlukan oleh seorang pegawai tadbir. Kita merasakan perlu ada usaha untuk menambah lagi tetapi setakat ini ia memadai untuk mewakili suara bagi setiap skim kerana setiap skim ada wakil-wakil yang akan menyampaikan kehendak dan keperluan mereka. Jadi setakat ini kita tidak memberi paksaan ataupun tidak memaksa mewajibkan mereka masuk menyertai persatuan kerana persatuan ini berdasarkan sukarelawan. Alhamdulillah setakat ini dengan jumlah yang ada ini memadai untuk kita mendengar suara dan juga hati nurani mereka. Mengapa kebanyakan pegawai tadbir masih lagi ada yang tidak menyertai ataupun yang kurang menyertai? Ada beberapa faktor. Pertama, kerana mereka tidak memahami apakah fungsi persatuan di sebuah organisasi. Yang kedua, maklumat tidak sampai kepada mereka. Dan yang ketiga, adanya mungkin unsur-unsur kefahaman yang silap bahawa persatuan ini seolah-olah bertujuan untuk mendesak pengurusan UC semata-mata. Sebenarnya itu menjadikan agak branding yang tak baik untuk persatuan. Jadi mungkin kerana itu faktor itu menyebabkan ramai tak nak masuk dan mahu menyertai persatuan kerana dia mungkin dilabelkan dengan sesuatu label yang tak baik. Itu antara faktor yang menyebabkan mereka kurang berminat untuk masuk persatuan. Pada 2022 ketika saya dipilih sebagai presiden, kita mengambil pendekatan yang agak sedikit berbeza dengan pentadbiran-pentadbiran sebelum ini yang mana kita lebih banyak mengadakan aktiviti sebelum ini aktiviti-aktiviti yang sukan dan sebagainya. Tetapi bila saya mengambil alih, pendekatan kita agak berbeza kerana perlembagaan persatuan tidaklah bertujuan untuk mengadakan aktiviti-aktiviti sukan dan sebagainya kerana ada persatuan lain yang berperanan sedemikian. Tetapi tujuan penubuhan persatuan pegawai tadbir dan ikhtisas yang utama adalah melaksanakan engagement ataupun hubungan baik dengan pihak pengurusan universiti, khususnya pendaftar dan khususnya dalam pejabat pendaftar sendiri kerana ia melibatkan adanya isu-isu yang melibatkan hak-hak dan juga kepentingan pegawai tadbir. Jadi itu pendekatan kita yang mana kita mengadakan sesi pertemuan demi pertemuan bagi menjernihkan apa juga masalah secara holistik dan yang terbaiklah tanpa menimbulkan provokasi. Untuk pengetahuan semua, platform yang selalu kita gunakan pastilah platform yang mengikut lunas-lunas undang-undang yang tidak akan mencemarkan nama baik universiti. Itu pasti menjadi prinsip kita. Antara yang kita gunakan adalah Majlis Bersama Jabatan MBJ. Yang itu adalah sesuatu yang telah diaktakan, yang telah wujud dan di mana-mana pun memang ada MBJ sebagai satu platform untuk persatuan mewakili suara ahlinya membawa sebarang isu-isu yang mungkin sensitif, yang mungkin tidak boleh didedahkan di pihak luar. Kita bincang bersama dengan pihak pengurusan tertinggi universiti mencari solusi yang terbaik untuk komuniti khususnya pegawai tadbir dan ikhtisas. Itu ada platform yang utama
Dan platform lain ataupun platform yang kita rasa sesuai digunakan adalah pertemuan persatuan dengan pendaftar yang kita adakan setiap bulan bagi melihat isu-isu yang perlu diselesaikan ataupun boleh diselesaikan secara bersama. Bukan semata-mata kita mendesak, tapi kita ingin menjadi sebahagian daripada rakan strategik pihak universiti untuk menyelesaikan isu-isu yang mendasari di peringkat pegawai takbir dan iktisas. Peranan pegawai takbir iktisas ini ataupun PPTI ini, kita dapati bahawa seluruh universiti ada persatuan yang sama. Mereka membawa isu yang sama, membawa perkara-perkara yang sama. Oleh yang demikian, apa yang kita adakan adalah kita mewujudkan networking, kerjasama antara seluruh persatuan yang kita namakan sebagai MASTI, Majlis Pegawai Takbir untuk di peringkat universiti ataupun di peringkat kebangsaan. MASTI, yang mana MASTI ini majlis yang menghimpunkan seluruh persatuan-persatuan ini mewujudkan kolaborasi yang lebih strategik untuk bertindak bersama dengan pihak-pihak yang berkepentingan, antaranya JPA dan juga persatuan ataupun jawatan kuasa, pendaftar-pendaftar dan juga mungkin dengan pihak KPT sendiri, dengan pihak kementerian, dengan pihak menteri. So, perkara ini memang dilakukan secara strategik, bukan dilakukan dengan cara sembrono, tapi kita adakan majlis pegawai takbir di peringkat kebangsaan, ada jawatankuasa induk, jawatankuasa kecil dan sebagainya yang merangkumi semua persatuan-persatuan yang telah berdaftar di universiti sebagai pegawai takbir dan iktisas. Jadi kita memang ada strategi, memang ada networking untuk menyelesaikan isu ini, bukan saja di peringkat universiti tapi merangkumi di peringkat kebangsaan, di peringkat nasional untuk dibawa. Kadang-kadang mungkin bertemu dengan Perdana Menteri sendiri sebagai sebahagian daripada kita punya usaha perjuangan di peringkat universiti diangkat ke peringkat nasional. Banyak elemen-elemen yang boleh kita tonjolkan di peringkat universiti atau di peringkat persatuan tentang keberkesanan usaha kita ini. Antaranya adalah apabila kertas paper ataupun kertas kerja kita yang kita rancang, yang kita bincang dengan JPA diangkat untuk dipertimbangkan dalam mesyuarat penting untuk pihak kerajaan membuat keputusan, antaranya skim universiti, skim pegawai takbir umum untuk seluruh warga universiti pun dah dibincang. Tentang proses laluan kerjaya juga telah dibawa oleh pihak MASTI ke peringkat KPT dan JPA dan diambil nota dan diambil perhatian sehingga kan perkara itu dimasuk dalam perbincangan yang lebih tinggi yang akhirnya kita dapat lihat proses itu berlaku walaupun memakan masa, tetapi ahli faham ia bukan satu usaha yang bersifat sementara tapi bersifat jangka masa panjang kerana ia memerlukan proses-proses tertentu termasuklah asas-asas perundangan perlu dilihat. Jadi saya lihat perkara ini telah pun dibentangkan, diberitahu kepada ahli dan mereka faham bahawa ada usaha dan ikhtiar ini telah pun dijalankan dan mula membuahkan hasilnya dari semasa ke semasa. Antara usaha yang kita terangkan di sini adalah apabila kita membincangkan dengan detail bersama dengan pihak universiti dan KPT berkenaan tentang laluan kerjaya pegawai takbir dan iktisas. Antara yang kita cadangkan adalah kita mencadangkan satu skim untuk semua pegawai takbir dan iktisas ini tidak lagi berpecah-pecah. Jadi kita mencadangkan ada satu skim dipanggil pegawai universiti ataupun skim pegawai takbir universiti yang mana ia mungkin memudahkan laluan kita untuk kenaikan pangkat, laluan untuk kita lebih kepada laluan kerjaya. Itu satu. Dan kedua, kita lihat bahawa perlunya ada satu peluang diberikan kepada pegawai takbir ini menjadi pengarah, menjadi pemimpin di peringkat pusat, menjadi pemimpin di peringkat universiti. Yang mana kalau kita lihat sekarang sudah ada trend yang nampak jelas dalam kalangan universiti melantik dalam kalangan pentadbir sebagai pengarah, sebagai ketua jabatan di tempat-tempat ataupun di jawatan yang lebih strategik. Perkara ini telah pun berlaku dan dibincangkan sebenarnya secara tuntas oleh pihak pentadbiran dan alhamdulillah banyak universiti telah pun melaksanakan kaedah ini dengan mana selama ini jawatan-jawatan itu dipegang oleh akademik, tetapi kali ini mula diberi kepercayaan kepada pegawai takbir dan iktisas untuk memegang jawatan penting dan strategik sebagai pengarah dan sebagainya. Kewujudan persatuan itu sendiri sebagai penyediaan platform untuk melatih
seramai mungkin ahli kita yang boleh menguasai kompetensi kepimpinan. Kerana persatuan itu sendiri adalah tujuannya untuk mewujudkan sebanyak mungkin bakat-bakat memimpin. Jadi ini adalah satu platform kerana kita faham mungkin platform yang rasminya sukar untuk diberi peluang yang ramai, tetapi di sini, di persatuan ini kita cuba untuk mengangkat mana-mana pegawai takbir iktisas yang ada bakat kepimpinan, bakat-bakat yang tersembunyi ditonjolkan melalui berbagai-bagai program. Antaranya kita ada convention Hari Pentadbir. Di sana kita akan dedahkan siapa yang pandai menulis, pandai buat ICT yang membuktikan kepimpinan yang terbaik. Jadi semua tu kita beri anugerah di convention tersebut dan diangkat, dirasmikan oleh menteri dan sebagainya. Akhirnya dapat menonjolkan bakat-bakat yang ada dalam kalangan pentadbir dan pegawai iktisas kita di universiti yang seluruh universiti. Jadi kita boleh menonjolkan di platform yang kita sedia adakan bagi pihak universiti dapat melihat kita ada satu platform mengasah dan juga menonjolkan bakat yang ada. Mau tak mau, kita kena faham bahawa persatuan tidaklah seperti kesatuan yang mana mereka ada lagi atas yang lain. Persatuan hanya lebih kepada perbincangan, discussion. Dia tidak mendesak. Dia bukanlah satu ejen yang mendesak seperti kesatuan sekerja dan sebagainya. So, kita kena faham bahawa dari segi perlembagaan, undang-undang kita bergerak atas nama persatuan. Jadi, cara persatuan bergerak ini dia tidak sama dengan kesatuan bergerak. Mereka lebih kepada engagement, kita lebih kepada toleransi, tolak ansur, perbincangan diadakan dari semasa ke semasa, mengemukakan idea-idea. Dan peranan itu kita terangkan kepada ahli bahawa ada batas-batas yang boleh kita lakukan dan ada perkara yang tidak boleh kita lakukan. Jadi dalam konteks PPTI, UMPSA ni, kita menjalankan peranan kita sebagai check and balance. Kalau ada sesuatu yang rumit untuk kita bincangkan secara face to face, kita akan bincang lagi bukan hanya sekali, tetapi kita adakan pelbagai-bagai perbincangan dengan pihak yang berkepentingan. Bukan hanya satu pihak. Ada skim ini, ada skim ini, kita adakan. Jadi semua ahli ini akan dapat peluang untuk meluahkan, menceritakan apakah sebenarnya kepentingan dan keperluan mereka. Dan bukanlah semua itu perlu kita bawa di peringkat atasan, tapi peranan persatuan memfilter atau menapis mana-mana yang kita rasa sesuai, yang tidak bercanggah dengan kepentingan organisasi, kita bawa untuk diangkat dan dibincangkan dengan lebih detail dalam MBJ ataupun dalam pertemuan dengan pendaftar ataupun dengan pertemuan dengan NC. Itu antara peranan yang paling besar kita laksanakanlah untuk memastikan suara ini dapat sampai dihayati oleh pihak pengurusan universiti. Itu hubungan antara persatuan dengan universiti ini sangat sensitif sebab ia ada sesuatu yang agak kompleks untuk kita cakapkan kerana dia ada kadang-kadang bias, kecenderungan mereka membuat andaian bahawa persatuan ini cenderung untuk menentang segala polisi dasarnya. Dan ada pula mengatakan dia ini mungkin menjadi pembodik kepada pengurusan universiti. Tapi persatuan perlu bersifat adil. Dia perlu bersifat adil pada ahlinya, pada organisasi juga. Jadi dalam konteks ini satu cabaran untuk kita membuktikan kepada pihak UC bahawa kita ikhlas untuk berjuangkan kepentingan pihak yang kita perjuangkan ini, dan pada masa sama kita juga tidak menafikan peranan yang patut dimainkan oleh organisasi. Dan pada saya ini cabaran yang memerlukan kita melaksanakan pendekatan yang bijaksana. Sebab itu kita kena faham kena kaitan sebagai persatuan, kena lebih banyak engagement, kena lebih banyak perbincangan supaya tindakan kita, langkah kita tidak dilihat sebagai seolah-olah menyokong sepenuhnya pada pihak pengurusan atau sepenuhnya menyokong pada pihak pekerja ataupun ahli persatuan. Jadi cabaran kita, hubungan ini sebenarnya kompleks, serius dan sentiasa turun naik. Ada masa dia akan jadi tegang, ada masa dia kurang. Tetapi Presiden dan juga jawatankuasanya perlu memainkan peranan penting agar ia tidak keluar daripada garis peraturan ataupun boleh menjejaskan nama baik universiti. Untuk ahli, untuk yang bukan ahli menyalurkan segala pandangan, segala idea, segala kritikan kepada organisasi boleh terus melalui biro-biro kami yang kita adakan, biro ukhuwah, biro penyelidikan yang kita ada. Dan juga boleh juga terus kepada personal, kepada Presiden, Timbalan Presiden melalui email dan sebagainya juga, apa saja kaedah, sama ada
di kedai makan, di mana-mana saja. Kami menggunakan kaedah kita fleksibel. Dia boleh menerima, menyalurkan tu dalam bentuk apa jua cara. Bertulis, tak bertulis, vokal sebagainya. Kerana persatuan akan menerima sebanyak mungkin feedback daripada masyarakat bawah. Sebab kita sedia maklum, ada setengah orang tak nak menulis, ada setengah orang tak nak bercakap kerana bimbang, takut idea mereka, kritikan mereka ini menjejaskan periuk nasib mereka. Jadi kita akan mendengar semua bentuk komen, kritikan dan semua bentuk platform yang digunakan tanpa mengira batas-batas untuk kita filter. Dan kita sendiri juga ada mengadakan pertemuan demi pertemuan setiap skim. Mungkin mulai ini dengan skim S, skim Q, W dan semua skim itu kita akan bincang secara face to face. Tidak ada rakaman dan sebagainya untuk mengelakkan salah faham dan mengelakkan kebocoran maklumat dan juga kritikan-kritikan yang mungkin mengundang salah faham. Itu antara yang kita lakukanlah. Persatuan ini untuk mewujudkan, untuk dilihat wujud, untuk kelihatan ada, kita tidak menonjol seperti kesatuan, yang mana adakan press conference, kita adakan video ke ataupun adakan pertunjukan yang akan menunjukkan idealisme kita. Kita tidak melakukan sedemikian kerana kita bukan kesatuan. Jadi cara kita menonjolkan kewujudan kita adalah melalui dengan perbincangan, pertemuan yang diadakan sama ada secara tertutup ataupun secara terbuka, dan juga menganjurkan kolokium, menganjurkan syarahan, menganjurkan forum yang mana boleh menonjolkan idealisme kita melalui kaedah yang lebih profesional. Jadi bukan dia menggunakan kaedah platform untuk menghentam ke ataupun mengkritik secara terbuka, menulis di media sosial. Kita tidak menggunakan kaedah itu kerana kita faham kaedah itu akan hanya mencetuskan lagi polemik yang lebih banyak, tak menyelesaikan masalah. Jadi kita elakkan perkara tersebut. Dan alhamdulillah dengan kaedah yang kita lakukan ini, banyak ataupun rakan-rakan kita yang dinaikkan pangkat kepada grade-grade lebih tinggi. Kerana kita tidak menunjukkan kaedah menentang, tapi kita menyokong. Biasalah kita tak bersetuju tentang siapa yang dilantik itu normal. Tetapi hakikatnya perjuangan kita dah pun berjaya mengangkat beberapa rakan-rakan kita yang selama ini tidak dilihat barangkali, tapi diangkat untuk ke satu grade yang lebih baik. Menjawab tentang soal success plan, pelan pengganti ini satu isu yang besar sebenarnya dalam mana-mana persatuan di universiti ataupun di luar sana untuk mencari pengganti. Kerana ia adalah kerja sukarelawan. Ia sukar untuk menjadi pengganti kerana orang tidak mahu menggantikan kerja-kerja sukarelawan. Itu satu isu yang pertama. Yang kedua adalah persatuan seringkali dilihat yang tidak sealiran dengan kepimpinan universiti kadang-kadang. Jadi mereka tak mahu dicapkan dengan sedemikian. Mereka tak mahu dilabelkan sebagai orang itu, orang ini. Tetapi hakikatnya bahawa pelan penggantian perlu dilakukan oleh kepimpinan yang sedia ada kerana tak mahu persatuan itu hilang ataupun ditutup atau diberhentikan oleh ROS kerana tidak ada usyarah agung dan sebagainya. Adalah menjadi tanggungjawab kepada kepimpinan yang sedia ada. Khususnya macam saya, kena mencarilah pengganti untuk masa akan datang dan mengenal pasti siapakah talent, bakat yang boleh menjadi pewaris dan mengemudi persatuan ini supaya perjuangan yang kita lakukan tadi berterusan pada masa akan datang. Kerana mereka lihat persatuan kadang-kadang dibayangi dengan unsur-unsur mungkin politik dan sebagainya. Sedangkan itu bukanlah matlamat kita. Jadi isu tentang pelan pengganti ini isu yang agak kritikal kerana faktor-faktornya kerana kita adalah persatuan yang sukarelawan, tetapi perkara itu kalau dilaksanakan dengan lebih baik daripada peringkat awal dan mencari mereka yang berminat dan jangan kita negila kuasa umpamanya untuk mengekal jawatan kita, saya percaya ia boleh dilaksanakan dengan cara teratur bagi kesenambungan kepimpinan pada masa akan datang. Sejujurnya saya ingin memberikan sedikit nasihat dan juga ingin memberikan pandangan kepada ahli-ahli yang mungkin menonton video ini supaya jadikan persatuan ini sebagai satu platform untuk melatih kepimpinan diri, untuk melatih kepimpinan kompetensi seorang pemimpin yang baik,
yang memahami bagaimana untuk menguruskan sebuah persatuan tu, menguruskan keuangan persatuan, menguruskan people, orang yang berada di bawah kita, menggerakkan aktiviti, menggerakkan inisiatif, menggerakkan strategi. Itu semua akan dipelajari apabila anda menyertai persatuan. Maka saya menyeru kepada ahli-ahli supaya kalau dilantik atau ada peluang untuk dilantik menjadi jawatakuasa dan atau presiden, ambil peluang, ambil masa ini sebagai satu latihan untuk membina kompetensi kepimpinan yang lebih baik bagi mewarisi mungkin selepas ini jawatan-jawatan yang lebih strategik di peringkat universiti. Kerana universiti melihat mereka yang memegang jawatan ini sebagai satu daripada kaedah proses pembelajaran dan menambah kompetensi dan arti kata memastikan adanya kesinambungan kepimpinan di peringkat universiti.